Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nas dan Fitri berada di sisi Isnin 18 Mac dan 7 hari kita dah berpuasa, Fitri. Ya, seminggu Ramadan moga-moga memberikan anda cahaya. Sekarang ni bukan cahaya tapi cahaya dalaman, nur dan juga limpahan cuaca yang mencabar. Saya tengok kalau pukul 10 pagi pun dia dah dekat 30 lebih ya. Kalau tengah hari saya keluar sekejap nak ambil anak kan. Anak saya kata macam tak nak puasa. Kering ya. Tidak cabaran kita berpuasa di musim begini. Dan dah katakan cahaya nur dan cahaya matahari itu semuanya cabaran buat kita pada bulan Ramadan ini. Jadi tadi itulah Nas gali kepala sebab dia pusing-pusing. Biasa kalau kita buat ramalan cuaca ni akan tengok mesti ada hujan kan. Tapi sepanjang kami meneliti semua lokasi yang ada di Malaysia ni tidak ada langsung kawasan yang nampak renyai ke hujan ke separuh berawan ke. Semuanya boleh katakan cuaca yang saya rasa menuju ke tahap yang bahaya juga. Bahaya. Kalau anda lama di luar, mungkin berlaku gelombang haba ataupun stroke haba yang tidak baik untuk kesihatan. Jadi terutamanya untuk anak-anak kecil, saya faham ada ibu bapa di luar sana yang ingin melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Tapi cuaca semalam 41 darjah Celsius pada pukul 2 petang. Bukan cuaca untuk anak-anak kita bermain bola di waktu tengah hari, terutamanya kalau mereka ingin kekalkan puasa mereka. Jadi kita ibu bapa, kita cakna akan keadaan sekeliling. Kemampuan anak-anak untuk berada di luar kawasan. Dan saya kira pun kalau di sekolah pun memang dah tak ada aktiviti kokek pukul 3 petang. Betul. Melihat kepada cuaca dan apa yang berlaku. Dan kita nak juga imbas apa yang berlaku dalam negara melalui apa yang tular yang diviralkan. Baik, kita juga sebenarnya nak menggalakkan kepada budaya bersedekah. Alhamdulillah. Masih ada golongan yang kurang berkemampuan. Mereka mengharapkan anda memberi. Kadang kita yang bagi untuk buka puasa tu, mereka boleh bungkus untuk dibawa ke sahur yang berikutnya. Sahur yang berikutnya, dan insyaAllah kalau kita jaga kualiti makanan tersebut, kita simpan dengan keadaan yang baik. Kalau boleh itu, kita janganlah simpan terlalu lama dan makan ya. Jadi berbagai kata aktiviti-aktiviti riadah untuk kita berkongsi pahala di harian Metro pula. Suatu yang di luar jangkaan telah pun berlaku. Seorang wanita telah mengelak anak lelaki yang berumur 18 bulan sebelum menghantar gambar mangsa yang berlumuran darah kepada suaminya. Macam mana mungkin berlaku? Kalau ikut logik akal, tak mungkin seorang ibu akan buat. Tapi ialah mungkin ada faktor kesihatan mental atau sebagainya. Kerana suspek berubah sebelum kejadian yang tragis. Kata salah seorang yang terlibat. Kami sendiri terkejut dengan kejadian itu kerana keadaan suami isteri ini memang normal. Hubungan mereka baik-baik saja, itu di luaran dalaman kita tak pasti apa yang tekanan berada di mana-mana sahaja. Baiklah, dalam kita teruskan dengan apa yang tular pada hujung minggu, kita akan bawakan topik diskusi kita pada hari ini, iaitu ibadah di media sosial. Pendapat Fid macam mana? Itulah, kalau boleh memang ada yang niat tu kita tak tahu. Sebab ada yang niat untuk memberikan dakwah dan kebaikan. Tapi ada juga yang menjadikan konten agama sebagai elemen untuk meraih populariti, mendapat sukaan yang tinggi dan sebagainya. Tapi agama itulah dijadikan sebagai alat. Dalam bahasa yang tak sedap didengar, kita menunggang konten agama itulah. Jadi di mana garisan daripada afdal ke menunggang agama? Kita tanya orang ramai di Malaysia hari ini. Saksikan. Kalau boleh digambarkan, zaman sekarang seperti era attention seeker atau meraih perhatian. Lebih-lebih lagi dengan teknologi terkini, dengan adanya pelbagai aplikasi media sosial untuk berkongsi segala aktiviti yang dilakukan. Antaranya melalui Facebook, Instagram dan paling laju informasinya ialah aplikasi TikTok. Terdapat pelbagai pengisian kandungan media sosial. Ada yang berunsur jenaka, sedih dan ada juga yang cuba menarik perhatian dengan memaparkan video amal ibadat. Setiap orang mempunyai pandangan berbeza mengenai sesuatu yang dipaparkan dan dilihat. Baru-baru ini, pempengaruh terkenal menjadi tumpuan seketika kerana berkongsi video membantu kaki tangan wanitanya bergelut mencium Hajar Aswad sehingga menimbulkan pelbagai perspektif. Pada pandangan umum, perlukah seseorang individu itu, terutama mereka yang dikenali ini, menyiarkan aktiviti ibadat di laman sesawang media sosial? Orang kata nak buat ibadat tu kita up to kita dan kita punya Tuhan Allah, betul tak? So kita tak perlu nak tunjuk yang kita ni nak buat solat ke apa, tak, bukan nak kata tak boleh, cuma for what kalau nak tunjuk kat orang. Pada pendapat saya tak perlu pun kalau nak record, kalau nak kata nak ajak orang beribadah
just cakap je lah nak beribadah, tak payah pun nak tunjuk yang awak tu solat semua macam terpaling agama lah. Macam tu lah. Bagi saya macam kalau nak buat konten pun berpada-pada lah. Macam ada je orang buat konten beribadah juga, and then benda tu kadang-kadang perlu untuk kita nak tunjuk ke orang, nak ajak orang untuk beribadah, tapi adalah dia punya batasan dia. Pun je lah macam mana pun. Dia kecaman tu biasa. Kat mana-mana pun ada kecaman. Patutnya kita kena sentiasa dalam moderate lah. Kalau kita beribadah, dalam buat apa saja amalan. Orang lain, netizen will always have other perspective yang dia lupa nak fikir that consequence yang orang lain punya pendapat tu. So yeah, whenever we post something, I rasa kita kena sentiasa think about consequence on both side. Apa orang akan fikir, apa yang kita akan fikir. Sebab especially kalau you are a public figure. Tepuk dada, tanya selera. Tidak perlu melampau tetapi memadai dengan kandungan yang dipaparkan memberi manfaat buat semua. Itulah dia masalahnya. Lain netizen, lain pendapat. Dengan 30.8 juta pengguna media sosial di Malaysia yang aktif, maknanya log dalam akaunnya sekali sebulan. Itu dia. 30. Kenapa Uncle pakai purple? Sebab hari ni ada istimewa sikit kan? Kerana pengaruh kita juga semuanya purple, ungu begitu. Baik, kita nak bincangkan secara ilmiah, kita nak bawakan juga individu yang matang sebab daripada perspektif yang lebih terang dan juga dapat memberikan impak untuk hari menonton pagi ini. Dia Syai. Kita bawakan Nur Suhaili Muhammad Amin ataupun anti purple. Kali ini purple jenis apa? Dia lilac gitu. Ini dusty purple. Oh, dusty purple. Sorry, kita ni lelaki ni orange kan, ungu, perang, oranye dan sebagainya. Ada dusty dia dekat 48 warna ungu. Itulah dia. Okey. Dan digantikan dengan Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz. Beliau adalah pencerah kanan, program kaunseling, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Terima kasih bersama kita di Mek Syai. Sama-sama. Terima kasih sudi menjemput. Tak ada masalah langsung kerana ini merupakan satu masalah yang kata dia semakin kalau bersilih ganti tahun ni semakin parah saya lihatkan. Jadi semuanya tercetus kali ini dengan suatu video yang tular di Tanah Suci Mekah, dan apa yang berlaku di sana menimbulkan kemarahan. Ada yang kata tak ada salah. Jadi kita merujuk kepada pengaruh yang berpengaruh, hampir 1 juta pengikut di TikTok yang anti purple. Jadi anti purple bila nampak berita macam ni dan juga komen daripada netizen, pendapat anti purple sebagai pengaruh. Pendapat peribadi anti sendiri. Ya, saya. Beribadat kalau kita nak tunjukkan sisi baik tu, okey. Tapi jangan keterlaluan lah sampai mengaibkan dan memalukan diri. Sebab ada setengah orang ni dia perlu didorong atau dia mendapat inspirasi daripada orang lain kan. Mungkin pada dia apa yang terjadi baru-baru ni tak okey, pada dia okey, dan ada setengah kata macam it's too much kan. Dia bergantung pada individu juga. Tapi kalau pada anti sendiri tunjuk kita beribadat, tunjuk tapi jangan keterlaluan. Tak apa kalau pada anti, kalau untuk konten tu tunjuk okey. Tapi jangan over macam tu. Ada batasan. Ada batasan. Okey, doktor lah, sebab zaman sekarang ni semua orang berkiblatkan kepada kandungan media sosial kan, pun sentiasa di tangan. Jadi semua orang bertumpu ke arah itu. Jadi menyebabkan kadang-kadang isu yang sensitif pun mereka terpaksa ada lakonan semula. Benda-benda tu tak perlu kan. Kadang kita tengok orang nak pergi masjid tapi dengan gaya-gaya macam sinematografi. Itu yang baik. Tapi sisi lain pula dia mungkin provokasi yang berlaku pergaduhan dan sebagainya sehingga menimbulkan ketidaksenangan orang untuk beribadah. Pandangan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin yang menonton pada hari ini. Terima kasih kepada Fedri dan juga Nas serta rakan saya anti purple sebenarnya saya baru dengar tentang ni. Okey. Jangan marah anti purple, jangan marah. Bukan semua orang ikut anti purple, jangan marah. Okey, jadi bercakap pasal mempamerkan, menunjukkan sesuatu. Seperti mana anti purple sebutkan, kita boleh menunjuk. Itu pandangan beliau lah. Tapi bagi saya, setakat mana perlu ditunjukkan? Apa yang perlu ditunjukkan? Itu yang menentukan kebijaksanaan seseorang. Bukan semua perkara perlu ditunjukkan. Apalagi bila kita bercakap tentang ibadah. Ibadah ini adalah di antara kita dengan Allah. Sama ada dari segi perbuatan atau percakapan atau apa sahaja. Tetapi bukan semuanya perlu kita perlihatkan kerana benda itu kita takut mengundang rasa riak. Itulah yang paling ditakutkan. Itu pandangan saya lah. Bila doktor cakap pasal takut mengundang riak tu, penanda aras tu lain untuk setiap individu. Itu yang diutarakan oleh anti purple sebentar tadi. Jadi dari segi psikologi, di mana garisan dia tu, di mana suatu perkongsian daripada sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang negatif?
Okey, bagi saya untuk mempermudahkan kita untuk memahami konteks perbincangan hari ini, sebaiknya kita ambil apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, iaitu yang bersederhana. Maksudnya kita semua dituntut untuk bersederhana. Maksudnya dalam kita mempamerkan sesuatu, dia tidaklah sampai jatuh kepada riak yang saya sebutkan tadi. Kerana kalau mengikut Imam Al-Ghazali, ada 4 perkara yang menjadi kita kata sebagai masalah kepada orang-orang yang baik ni, iaitu rasa riak. Riak ini kita mempamerkan, kita menunjukkan kebaikan kita kepada orang. Yang kedua adalah ujub. Ujub ni kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa. Yang tadi kita pamerkan. Kan? Okey, yang seterusnya sum'ah. Sum'ah ini kita bercerita pula kebaikan kita. Bercakap untuk orang memuji kita. Dan yang terakhir adalah takabur, memperbesar-besarkan apa yang kita buat. Jadi untuk melihat garis, bagi saya kematangan itu penting. Kita lihat kepada tujuan, niat. Al-umur bi maqasidiha. Kita tahu bahawa setiap perkara itu dinilai dengan tujuan ataupun niat seseorang. Kan? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara dinilai dengan niat. Maksudnya apakah niat seseorang? Apakah tujuan seseorang? Apakah matlamat seseorang? Tetapi kita juga tahu bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia. Baik. Nanti nak tanya sebab pada peringkat permulaan kita buat konten untuk suka-suka kan, untuk ceria-ceria. Tapi lama-kelamaan bila orang melihat Anti sebagai figura, orang letakkan sebab Anti ni dah popular, ada tanggungjawab untuk juga berdakwah lah. Kadang-kadang kita ingat kita nak suka-suka je, tapi kita diangkat macam okey, dah popular, kena ada tanggungjawab untuk memberikan kebaikan. Jadi tertekan tak bila orang kata apa mungkin benda baik yang Anti nak kongsikan? Kan nak kongsi pasal mungkin fast card tukaran yang cantik ke? Tiba-tiba orang kata fast card. Macam Anti ni kena tunjuk sesuatu yang baik ni, bersedekah ke, buat apa ke? Tertekan tak macam tu bila orang meletakkan persepsi? Tak ada rasa tertekan sangat. Cumanya bila kita buat macam contoh nanti ada buat jualan amal apa semua, Anti tarik orang untuk sedekah. Okey, pada setengah orang kata buat apa nak tunjuk, ada setengah netizen kata buat apa nak tunjuk, tapi ada setengah cakap aku belum sedekah lah. Bila tengok video Anti terus aku macam hari ni terima kasih Anti sebab ingatkan. So pada Anti konten yang kita buat tu kalau dapat beri faedah, maksudnya kan dia orang tu ada benda yang aku belum buat, aku tengok konten ibadah ni, aku lupa tahajud, contoh kan. Jadi macam Anti ada juga yang cakap negatif lah, of course kan, tak perlu tunjuk, tapi pada Anti selagi tak keterlaluan, InsyaAllah Anti. Siapa sekarang ni pembimbing setia? Suami ke, anak-anak ke? Suami lah, anak-anak. Tulang belakang. Suami lah yang jadi. Of course lah, Uncle Couple. Tak, suami menjadi macam, kalau di TV tak ada LPF kan? Suami di rumah tu macam mana dia? Okey, bila dah pas baru boleh post. Untuk LPF anak Anti. Anak. Dia akan kontrol orang tu. So dia akan pastikan konten-konten nanti tak keterlaluan lah, sebab dengan usia macam ni, so kita pun nak jaga kita punya. Betul. Ya? Okeylah, sebagai seorang pengaruh juga, kalau kita kata dua jenis pengaruh yang mengeluarkan konten yang seakan-akan sama tentang sedekah. Jadi orang ni dibenci, orang ni pula disukai, tapi konsep ni tetap sama. Sedekah, adakah budi pekerti seorang pengaruh tu menjadi pengaruh untuk mereka di luar? Ya, pada Anti punya pandangan memang betul. Sebab kita memang tak boleh puaskan hati semua orang kan. So mungkin pada netizen yang ni dia suka dengan pengaruh ni. Jadi apa saja yang pengaruh tu buat, okey, dia boleh terima. So mungkin juga ada setengah orang tak suka. Jadi macam walaupun dia buat benda tu betul, sedekah dia pun tak over, tapi sebab dia tak suka pada figura tersebut contohnya, jadi memang akan ada sedikit glitching lah kat situ pada Anti. Glitching gitu. Sebab untuk saya, bila pengaruh ni berpengaruh, mereka ada puak-puaknya tersendiri. Betul. Dan selalu, saya rasa Abang Fetri kita pun dah biasa dengan puak-puak ni. Dia pun ada social media hebat dia juga kan. Tapi bila puak ni bergaduh antara satu sama lain, kerana konten yang dikeluarkan oleh pengaruh-pengaruh di sana. Jadi daripada golongan mereka yang follow pengaruh ni, dia ni pula follow ini. Diorang pula bergaduh antara satu sendiri. Jadi dari segi psikologi pula boleh ulaskan sikit. Okey, itu yang sebenarnya kita tak mahukan kan. Bila ada puak-puak yang bertelaga, sebab itulah sebagai seorang pempengaruh, tanggungjawab itu sangat besar untuk memastikan sama ada puak-puak yang menjadi pengikut kita itu betul-betul mengikutlah. Seperti mana yang Anti sebutkan tadi, kita nak spread kindness. Kita tahu kindness is escalate. Dia boleh merebak, dia boleh pergi kepada sesiapa. Tetapi bila kita cakap
ibadah itu bukan semua perlu kita tunjukkan. Sama ada kadang-kadang kita tengok masyarakat hari ini solat tarawih, ambil selfie bergambar hantar dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya boleh mengundang, macam saya kata, perkara-perkara yang tidak baik. Maksudnya dekat sini bila kita buat perkara sedemikian, kita mengharapkan ganjaran orang like. Itu yang kita sebut sebagai like economy. Maksudnya kita mengharapkan orang like, orang komen, orang share segala-galanya kan. Jadi itu ganjaran-ganjaran itu sebenarnya satu reward kepada kita sebenarnya. Tapi lama kelamaan kita akan bergantung. Dari sudut psikologi, kita akan bergantung seperti mana kita ambil substance abuse. Kita bergantung. Ada satu bahagian di otak kita yang akan nak lagi buat lagi. Dikeluarkan apa? Dopamin ya? Ya, dopamin. Ya, bagus. Itu hormon-hormon gembira. Maksudnya kita rasa seronok berkongsi perkara tersebut dan kita rasa nak buat lagi dan akhirnya mungkin kita akan tergelincir kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab bila saya tengok bila dah masuk Ramadan, saya fikirkan orang akan berdamai kan, tak ada mungkin tulis yang buruk-buruk. Tapi mengejutkan dia tengok ya betul pergaduhan tulisan ni memang tak tersebutlah saya. Orang bergaduh, orang buat macam biasa padahal Ramadan kan. Kenapa tak ada suasana impak itu, Doktor rasakan kenapa? Padahal kita orang memang umumkan satu masuk Ramadan, kita bayangkan semua orang akan mengunci tangan, semua tak tulis apa-apa, tapi nampaknya begitulah. Ya, saya rasa kawalan diri itu sangat penting kan. Self control, self regulation sangat penting untuk kita buat perkara tersebut. Seperti Nas sebut di awal tadi, kita ada lebih kurang 30 juta orang pengguna media sosial. Kita sebut tentang community digital. Kita sebut tentang sekarang ni era revolusi 5.0 di mana di hujung jari. Betul. Media sosial ni pun kalau kita tengok laporan SKMM, golongan remaja antara 16 hingga 64 tahun melayari media sosial hampir 9 jam. Wow. Jadi maksudnya dekat situ itu satu jumlah yang sangat, satu jangka masa yang sangat lama untuk melayari media sosial. Jadi dekat situ kita melihat kenapa manusia buat perkara sedemikian adalah untuk mendapatkan keperluan dari aspek kognitif mereka. Maksudnya dekat sini bila dia dapat ilmu, dapat sharing, dia rasa seronok kognitif. Dari sudut emosi mereka rasa gembira. Selain daripada itu, ada satu lagi disebut sebagai keperluan integratif personal, di mana orang berkongsi sesuatu adalah untuk status, untuk image, untuk branding, untuk meniaga dan sebagainya. Itu juga menyebabkan mereka buat perkara sedemikian. Selain daripada itu, untuk tuntutan sosial, ada setengah orang berkawan dan sebagainya kan. Itu antaranya lah. Baik. Ada juga komen di Facebook di MH Shine dapat kita kongsikan, dapat kita baca bersama. Komen daripada Pak Ngah Berbok. Tak molek terlawan buat untuk konten, bimbang ada usul riak walaupun mereka mampu. Ulama pun pernah menegur. Wallahualam, kita Pak Ngah Berbok. Nurzialawati dan Anis pula, perkongsian ibadat itu bagus, dikongsi yang baik-baik asalkan jangan sampai hanyut. Anti purple pun anggur itu. Tuan Zaid Fahan pula, ada setengah orang cemburu bila nampak perbuatan kita lebih baik berbanding dia. Jadi dalam komen-komen yang kita nampak di sini, mungkin pendapat anti purple. Anti buat apa kalau ada yang negatif, block ke, macam mute ke apa, untuk tidak mengganggu kita punya fikiran? Kalau anti memang anti agak koyak lah kalau baca yang negatif tu. So anti akan filter komen. So anti akan pilih untuk tidak baca langsung. Sebab untuk anti punya mental health kan. So betul macam dia cakap tadi, okey, pendapat dia sama dengan anti tadi. Cuma jangan sampai hanyut kan. Maknanya kita ambil sebagai sisi baik, orang tunjuk ibadat untuk menggalakkan kita atau untuk menarik kita, untuk menginspirasikan kita. Yang tu sisi baik yang anti boleh nampak. Ibadat yang perlu ditunjuk-tunjuk, tapi jangan sampai hanyut, jangan over lah. Mungkin saya nak tanya tanggungjawab pempengaruh pula ya. Saya tahu banyak pempengaruh untuk menjaga kesihatan mental mereka, dia mute je atau dia block saja dan sebagainya. Tapi terutamanya bila kita cakap tentang sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, dan timbul pula komen macam kalau baca ni memang batal puasa lah kan. Jadi adakah mungkin tanggungjawab seorang pempengaruh untuk menjawab dan kata sabarlah, tak baik dan sebagainya? Pendapat Anti? Anti ada dapat belajar daripada pengaruh yang lain yang mental diorang sangat kuat. Okey, bila diorang dapat kecaman yang teruk-teruk tu, diorang akan reply dengan cara yang sangat berhemah. So macam anti, kalau selagi anti rasa anti boleh reply dengan cara berhemah, walaupun komen tu sangat menusuk jiwa, memang sakit hati, anti akan cuba. Jadi sebab kawan-kawan ajar kan, okey, kalau dia kata macam ni, kita cakap alhamdulillah. So kita bagi balik feedback yang baik pada dia. So dia nak reply yang tak baik pun dia macam dia fikir dua kali. Macam itulah pengaruh nak. Baik doktor, mungkin nak beri nasihat sikit supaya
kita tidak menjadi manusia yang mencurah air di daun keladi ya. Tak ada kesan ataupun masuk telinga kanan tak sempat telinga kiri dia keluar balik dah. Dia tak nak dengar, bagi kita dah agak okey, Ramadan ni kita dah jaga etika ataupun jadi orang yang lebih matang, tapi terlalu banyak wirai papan kekunci yang bersembunyi di sebalik akaun palsu untuk menjadamkan emosi dan ibadah orang lain. Apa pesanan doktor? Okey, terima kasih. Bagi saya, orang melayari media sosial ni antaranya untuk ekspres diri mereka, untuk memperlihatkan diri mereka. Selain itu, untuk kita panggil sebagai validasi sosial. Maksudnya bila dia pakai cantik, orang suka, orang puji dan dia rasa seronok. Kan? Dia bermakeup ke, kan? Hari ini dia OOTD dan apa sahaja yang dia buat itu, ada pujian, ada reward, ada like dan sebagainya. Itu yang mereka mahukan. Tetapi kita takut macam mana yang Anti sebut tadi adalah kepada ke arah kesihatan mental tu. Maksudnya kepada bila dikecam, bila dikutuk di media sosial ini akan memberikan rasa-rasa yang pelbagai tu. Kita kata bad emotion. Benda-benda tu yang membawa kepada masalah kesihatan mental lah kita sebut kan. Bila kita dah tak boleh berfungsi dengan baik, mungkin kita boleh balas di media sosial seperti mana Anti Purple sebut, tapi bagaimana keadaan kesihatan mental kita di rumah bersama keluarga dan sebagainya. Sejauh mana dia memberi kesan pada kita. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, seperti mana tadi disebutkan kita dah 7 hari kan. Jadi kita nak kan sesuatu yang baik lah. Maksudnya sentiasa muhasabah diri, bermujahadah bila nak post sesuatu, bila rasa riak dan sebagainya, takut mengundang riak dan sebagainya, sentiasa bermujahadah. Okey, baik. Terima kasih doktor dan pengusian doktor. Dan saya suka pengakhiran doktor tadi. Matlamat kita untuk beribadah tidak menghalalkan cara. Itu satu yang kita kena terap. Dan juga terima kasih kepada Anti Purple kita. Semoga sampai 1 juta follower. Amin, insyaAllah. Dan kita pun memang niat untuk ibadah doktor, tapi perlu ada aturannya. Contohnya macam kita nak berterawih kan, tapi kita halang kereta orang lain. Perlu je ada peranan orang yang berpengaruh ini untuk memberi nasihat ya. Terima kasih Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz, pencerahkan program kaunseling Fakulti Kepimpinan Perusahaan USIM, dan Puan Nur Suhaili Muhammad Amin Anti Purple berkongsi. Purple apa hari ini? Teruskan kelembutan anda. Ingat talam keladi macam ni. Itu kan. Tiba-tiba lapar pula nak makan aiskrim Malaysia pula. Baiklah, kita sebelum kita berehat, mungkin kita nak bawakan sesuatu yang baru kepada penonton kita di luar sana, terutamanya dah sampai Ramadan ni ramai yang ingin tadabbur dan membaca Al-Quran. Tapi ingatkah anda akan hukum-hukumnya? Ya, ini bersama dengan Celik Tajwid. Dia nak kongsikan bersama Da'i Dayu untuk perkongsian ilmu bersama sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam Celik Tajwid, dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar ataupun kita lihat 2 hukum tajwid, iaitu hukum idgham ma'al gunnah dan juga hukum idgham bila gunnah. Jadi sebelum kita tengok pada bacaan, kita tengok dulu apa maksud kedua-dua hukum ini. Yang pertama, idgham ma'al gunnah adalah idgham memasukkan ma'a bersama gunnah dengung. Dalam erti kata, bacaan dimasukkan dan kena dengung. Berbeza dengan yang kedua, idgham bila gunnah, iaitu memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Jadi apa syarat dia? Syarat dia adalah bila nun mati atau tanwin baris 2 berjumpa dengan huruf-huruf tertentu. Jadi kalau idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 saja huruf. Siapa boleh teka apa 4 huruf tu? Ya, waw, mim dan nun. Alhamdulillah, betul. Jadi masuk dan dengung. Tapi kalau idgham bila gunnah, apa beza dia? Masuk tanpa dengung. Nun mati atau tanwin berjumpa 2 huruf sahaja. Apa 2 huruf tersebut? Lam dan juga ra. Betul. Jadi subhanallah, bila kita sebut dengung tak dengung ni, kalau dengung dia kena dengung dengan jelas dan dengung dengan 2 kadar panjang dengung, insya-Allah. Jadi jom subhanallah kita tengok dalam suratul Baqarah contoh kedua-dua hukum yang kita akan tengok, insya-Allah. Jadi penonton di rumah pun boleh sama-sama semak suratul Baqarah ayat yang ke-5. Antaranya kita akan lihat 2 hukum idgham ma'al gunnah dan juga hukum idgham bila gunnah dalam ayat yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim. Ada kalimah hudan, tanwin baris 2 berjumpa dengan mim, di situ adalah hukum idgham ma'al gunnah, masuk dan perlu didengungkan 2 kadar panjang. Manakala pada kalimah yang seterusnya, mir rabbihim, mir, maksudnya di sini nun mati jumpa dengan huruf apa tadi? Huruf ra. Jadi hukumnya apa tadi?
idgham bila gunnah. Jadi masuk sahaja tanpa dengung. Jadi inilah contoh untuk kedua-dua hukum yang kita sedang belajar ketika ini. Jadi sekarang saya nak dengar pula praktis bacaan. Kita mulakan dulu dengan Puan Nabila, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Alhamdulillah, idgham ma'al gunnahnya dengung, mir rabbihim, idgham bila gunnah jelas. Kita mulakan dengan Bonda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok, itu antara perbezaan di antara hukum idgham ma'al gunnah dan juga bila gunnah. Sekali lagi tadi, apa huruf hukum idgham ma'al gunnah? Ada 4. Apa dia? Ketika mana nun mati atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf. Apa dia? Ya, waw, mim dan nun. Manakala hukum idgham bila gunnah, bila mana nun mati atau tanwin berjumpa dengan lam dan ra. Jadi alhamdulillah, itu kedua-dua hukum dalam celik tajwid kita pada hari ini. Okey, dah bersedia untuk membeli belah? Oi yo, biasalah Ramadan sudah tiba. Ramadan tiba. Kita nak, ini dia tentang Absolute Bazaar dan dia ini festival kaya raya yang terbesar. Kita nak bawakan dua individu penting. Betul, betul. Dipersilakan untuk bersama kita Encik Nurali Nazwan. Ben Ali bersama kita. Dia merupakan pengarah urusan Absolute Event Management untuk kali ini, Cik. Nama sebetulnya ya? Nama betul dia. Baru dapat tahu. Okey. Dan juga Encik Hemawati Kandasamy. Anwar. My apologies. Encik Ahmad Anwar Saiki, pengurus besar My Events International. Terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih. All Black kali ini kan? Ya, All Black. Maksudnya apa tu? Dah bersedia untuk menggegar? Kita mood perang. Mood perang, betul. Mood perang. Persediaan macam mana sekarang? Okey, persediaan buat masa ni kita dalam track lah, di mana kita tengah di fasa terakhir untuk kita punya persediaan, especially untuk kita punya event upcoming ni pada weekend ni di Johor Bahru. So pada tahun ni kita ke Johor Bahru, which is kita tak pernah pergi lagi keluar daripada KL. Sebelum ni for the past 2 years kita buat cuma di MyTech KL. Apa keberanian untuk sampai ke JB? JB ni sebab ada demand yang mana orang ada minta, bila nak buat luar daripada KL, jauh lah kita nak pergi ke KL tu. Jadi after kita buat some research, kita dapati bahawa tempat yang paling sesuai untuk kita pergi adalah Johor Bahru lah. Oleh kerana Johor Bahru ni dia ada Singapura pun dekat dengan dia, so kita boleh ajak orang-orang Singapura untuk berbelanja di Johor. Itu dia. Pada masa yang sama meningkatkan ekonomi negara kita. Meningkatkan KDNK Malaysia. Terima kasih. Betul. Baiklah, dan untuk kali ini apa tujuan atau aspirasi penganjur-penganjur dalam membawa ABJR ke Johor kali ini? Bukan saja nak menarik perhatian kata pelawak-pelawak kita, apa lagi? Okey, untuk ABJR ke Johor Bahru, seperti mana yang Ben Ali dah sebutkan, kita akan bawa ke Johor Bahru selama 2 tahun kita menganjurkan acara ini, dapat respon dengan feedback, maklumat daripada pengunjung, daripada pempamer ataupun usahawan sendiri yang dapatan dari Johor, yang diorang nak kata apa kata, kita buat di Johor. So lagi dekat dengan diorang, kita lagi dekat dengan Negeri Sembilan, Melaka dan juga macam Ben cakap Singapura lah. Jadi itu antara pencapaian istimewa lah. InsyaAllah, apa lagi pencapaian istimewa? Pencapaian lain istimewa pada tahun pertama, kita mendapat pembiayaan daripada SME Corp di bawah KUSKOP, dan tahun lepas kita mendapat Malaysia Book of Record. Untuk kita punya salah satu aktiviti hamper raya terbesar. Yes. Besar benda ni. Terbesar. Di event. Mungkin ada kejutan lagi sebab nak menyaingi yang kejayaan yang terdahulu. Tahun ini aktiviti semua masih sama, tapi kejutan tu kena datang lah baru tahu. Barisan artis pun ramai yang Okey, untuk barisan artis kita mempunyai ramai barisan artis. Macam biasalah, setiap tahun kita akan invite artis-artis yang
artis popular, artis veteran pun kita tak lupakan sebab kita rasa macam untuk event ni pada bulan puasa ni adalah masa yang untuk kita meraihkan kepelbagaian dan juga kita bagi peluang kepada artis-artis kita untuk berniaga. Time ni lah yang diorang akan all out lah nak jual kuih ke, tudung ke, whatever lah you boleh jual kat situ dengan harapan boleh membantu menjana ekonomi diorang juga. Jadi ada kaitan yang rapat dengan Media Prima untuk beri sokongan? Ya, untuk tahun ni specialnya sebab kita bekerjasama dengan Media Prima for the first time. Media Prima merupakan kita punya rakan media rasmi di mana kita pun very excited untuk bekerjasama dengan Media Prima. Tak sabar nak tengok nanti Rara macam dulu-dulu punya. Macam dulu-dulu. Biasalah nanti di bazar tu. Rasanya bila sebut tentang gaya raya ni kan, bukan hanya fashion, apa lagi yang ditawarkan? Mungkin kuih-kuih ke apa lagi? Banyak dekat Gaya Raya ni, Absolute Bazaar Festival Gaya Raya, kita ada juga baju raya daripada big brands, daripada local brand, yang mana yang baru nak buat baju pun diorang datang untuk mempromosikan orang punya baju yang terkini. And then tak lupa juga ada juga yang ada jual baju raya untuk kucing. Kucing pun ada. Untuk kucing raya kali ni. Kucing pun kena raya. Seronok. Jadi dah akan ke Kuala Lumpur, akan ke Johor. Jadi mungkin ada perancangan untuk ke seluruh negara? InsyaAllah. Okey, buat masa ni memang kita slowly dulu, kita try Johor dulu, kita tengok kalau feedback tu bagus, mungkin kita pun ada perancangan lah nak pergi mungkin ke Pantai Timur, mungkin ke utara ataupun Sabah Sarawak. Memang dah ada perancangan, cuma kita nak ambil step yang agak perlahan untuk kita tak nak tergopoh-gopoh. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu gairah pun, kalau kita tak dapat deliver benda tu kepada kita punya peniaga dan juga pengunjung pun tak guna juga. Macam mana pihak penganjur memastikan yang dijual ni hanya yang berkualiti yang terbaik saja? Betul. Untuk kita punya event, kita ada satu rules yang kita tetapkan. Untuk satu jenama hanya satu booth saja dibenarkan. Maknanya kalau you ada ejen, contoh setengah brand, dia ada ramai ejen. So kalau ejen ni sampai 5 orang nak masuk, kita tak benarkan. Contoh brand A, kalau dia dah masuk, satu saja kita benarkan. So kat situlah kita mengawal kita punya kualiti supaya tak ada percanggahan daripada segi sama produk tu terlalu banyak, persaingan terlalu tinggi. Jadi itu yang kita buatlah. Bagus. Baiklah, mungkin kepada Encik Anwar nak war-warkan kepada penonton di luar sana macam mana gayanya. Jadi jangan lupa tarikh-tarikh keramatnya iaitu 22 hingga 24 Mac di Johor dan 29 Mac hingga 1 April di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Silakan. So kepada semua yang sedang menonton MHI hari ini, pada kami pihak penganjur Absolute Event dan My Events International ingin mengajak semua untuk hadir ke 22 hingga ke 24 Mac di Persada Johor dan tarikh yang terakhir sekali 29 Mac hingga 1 April di MyTech Kuala Lumpur. Ajak ramai-ramai, ajak kawan-kawan, family, keluarga dan semua hadir dan meriahkan Absolute Bazaar Festival Gaya Raya. Itu dia, Ben sikit. Okey, untuk saya pula, saya nak ajak ramai-ramai ke event kita sebab kelainan yang kita bawa adalah ini satu-satunya event yang ada indoor dan outdoor. So you boleh shopping dengan selesa dalam aircon and then you boleh keluar berbuka puasa di luar, ada bazar Ramadan yang banyak, selesa, berbagai makanan ada, dan you boleh stay sampai berbuka puasa. And then you boleh tarawih, kita ada buat tarawih, sediakan tarawih hall yang sangat besar. You boleh sambung shopping and then you boleh tunggu sampai sahur, you sahur kat situ. Jadi kat sini saya nak ajak ramai-ramai, especially orang-orang Johor, Melaka, Singapura, datanglah beramai-ramai ke Persada pada 22 hingga 24 Mac ini. Untuk Absolute Bazaar dan Festival Gaya Raya yang bergabung berkempen Ramadan Raya Media Prima itu Rara macam dulu-dulu menggamit nostalgia. Terima kasih untuk Cik Ahmad Anwar Sauki dan Cik Nur Ali. Terima kasih. Selain nak panggil Nur Ali Baiklah, alhamdulillah. Jadi kepada anda di luar sana, pasang di kalender anda untuk ke Johor ataupun ke Kuala Lumpur untuk shopping sakan. Okey, sebab ini akan bersama dengan Khair, kebaikan bermula di sini di MHI sekejap nanti. Kembali di Malaysia, kita bawakan untuk anda ini Khair, kebaikan bermula di sini bersama dengan Cik Abdul Rahman Muhammad, Pengarah Urusan untuk Kedua Teknologi Sdn Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, penasihat Khair. Khair ni satu yang mungkin masih lagi baru. Jadi tercetusnya idea macam mana mungkin Cik Rahman dapat ceritakan? Jadi Khair, kebaikan. Jadi tercetus idea dia berkenaan dengan kebaikan lah. Jadi apa itu kebaikan? Saya dulu waktu PKP, mula-mula idea dia adalah pergi ke kuliah masjid, terputusnya kuliah-kuliah itu. Jadi saya kata, lepas tu saya sambung semula, saya tak pergi ke masjid, dah pergi ke CDC lain lah. Jadi dalam aplikasi itu kita bawa kebaikan dalam pengajian-pengajian dan juga kebaikan-kebaikan yang mana kalau nak belajar mudah. Boleh bawa ustaz ke mana-mana.
Maksudnya ada madrasah digital? Ada madrasah digital. Kan kita kalau nak jadi baik, kita kena ada ustaz yang kita. Saya nak buat Ustaz Syah saluan saya susah. Jadi saya simpan Ustaz Syah dalam poket saya, dalam telefon saya, dalam aplikasi Khair tu. Oh, okey. Kita dah biasa mungkin ya pada waktu solat kan, kemudian arah kiblat semua. Jadi apa lagi yang ada Ustaz Charizan dalam tu? Ya, pertama sekali selain daripada Quran, aplikasi solat, kiblat semua sekali itu, yang paling utama, features utama kita adalah di Khair ni adalah tentang madrasah digital. Kita bawa masuk semua di kalangan asatizah, ustaz-ustaz yang ada kredibiliti untuk mengajarkan agama. Macam yang Cik Rahman bagi tahu, kita susah kadang-kadang nak pergi masjid. Ada orang tak boleh pergi pun. Ada orang yang nak bawa ustaz mana-mana, nak tanya soalan pun kadang susah. Jadi dalam madrasah digital, dalam aplikasi Khair ni ada macam-macam features. Yang paling utama adalah madrasah digital. Kita boleh belajar agama dalam tu. Bukan sekadar belajar Quran. Macam saya sendiri, saya akan mengajar fiqh, hukum hakam, ada hadis, ada sirah. Macam-macam kebaikan yang ada dalam aplikasi Khair tu. Itu dia. Tadi nampak ni di mana ni? Oh, masya-Allah. Baru Mesir. Saya kenal yang baju merah. Baru Mesir membawa apa sebenarnya untuk Kemara Mesir? Ya, ni program baru kita, Man. Kita Riwayat Anbiya ni sempena bulan Ramadan, alhamdulillah dengan kerjasama kita dengan TV3. So Fitri pun join kita baru ni di Kemara Mesir, Kemara Khair. Kita menjejak Bani Israel di Mesir pada baru ni. Alhamdulillah kita dah buat rakaman lengkap dan insya-Allah kita akan tayang dalam Riwayat Anbiya. InsyaAllah. Setiap Sabtu bermula 6 petang untuk inspirasi jejak Bani Israel. Jadi, Cik Rahman nak tanyalah, berbaloi tak orang download aplikasi Khair ni? Semestinya berbaloi. Kalau kita nakkan kebaikan, kita mencari sahabat baik, di dalam kasih ada. Jadi, berbaloi itu sebab Ustaz dah cerita ada feature-features. Kan? Ada pula ni, tambahan Riwayat Anbiya ni, Abang Fitri ada nanti dalam tu kan, dalam TV3 dan lain-lain tu. Kan? Jadi, bagi saya, perlu ada. Masing-masing perlu ada dan download Khair. Cari di App Store, Play Store, Khair, Khair. Betul-betul. Sebab bukan saja nak belajar, sebab kita sekarang ni tengah nak bawa semua orang untuk mengembara bersama dengan kami. Kapsul Riwayat Anbiya yang kita tayang bersama dengan program Jejak Rasul sepenuh ayat Ramadan di TV3 ni, nak bagi tahu bahawa Khair ini dia bukan sekadar aplikasi, tapi kita nak bawa juga untuk kita belajar agama di serata dunia. Sebagai contoh, siapa yang download sekarang, sebagai contoh, kita ada tengah buat kuis sepenuh bulan Ramadan tau. Boleh memenangi gold bar, boleh memenangi hadiah utama dia apa dia? Iaitu boleh melancong sama-sama kita Kemara Khair ke Rusia, Uzbekistan, insya-Allah selepas raya nanti. Jadi nak kata penting download aplikasi Khair itu sekarang. Itu dia. Jadi sambil pergi mengembara, ada ustaz yang menjelaskan. Pasti, semestinya. Ketika usrah tu mungkin ada Quran dapat kita lihat ayat-ayat apa yang dibacakan. Apps tu kita akan buka, kita akan refer terus Quran dalam tu dan kita akan cerita di mana lokasi itu berlaku. Kita akan belajar Al-Quran dan belajar agama di mana tempat-tempat yang boleh memberi kesan yang lebih mendalam pada kita semua, insya-Allah. Tadi Ustaz dah sebutkan asatizah yang wibawa. Siapa lagi mungkin Cik Rahman dapat terangkan ustaz yang dapat memberi bimbingan dalam aplikasi Khair? Jadi ramai ustaz yang kita dah dapatkan kerjasama dalam aplikasi Khair ni. Kan? Seperti ada Ustaz Wadi Anwar, ada Ustaz Abdul Somad juga kita dapatkan. Kemudian ada ustaz-ustaz lain yang semestinya terkenal di Malaysia. Kan? Ramai lagi asatizah. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, Nazri Johani sebagai ikon muzik. Dan semestinya Ustaz Charizan Daud Atrabi. InsyaAllah. Dan ramai lagi sebenarnya yang kita sedang buat kolaborasi untuk kita sama masukkan atas permintaan dan atas kredibiliti kepakaran bidang masing-masing, sebab ustaz-ustaz ni dia ada bidang masing-masing. Jadi kita akan combine dalam satu aplikasi yang anda boleh bawa di mana sahaja. Sebab tu sangat penting, handphone yang kita ada di tangan hari ini, ya kadang-kadang dia boleh bawa keburukan, tapi Khair adalah satu alternatif untuk kita bawa kebaikan. Sebab tu Khair, kebaikan. Jadi nama Khair tu tercetus bagaimana? Nama Khair ni. Jadi kita nak jadi baik. Jadi Khair tu kebaikan ni sebenarnya bukan di dalam aplikasi, mula diri kita. Jadi saya cakap Khair, kebaikan bermula di sini tu, di sini dalam diri lah. Jadi tercetus tu adalah untuk jadi lebih baik. Kalau download tak guna pun tak baik juga kan. So kita download, bagi tahu orang lain juga untuk download dan kita sebarkan kebaikan tu dengan pelbagai cara lah. So jangkaannya macam mana Khair ni akan berkembang untuk memberi manfaat kepada masyarakat? Masya-Allah, sebab ada banyak lagi program-program dan juga projek yang akan datang. Sebagai contoh, nanti satu masa nanti kalau anda suka musafir, sebab Khair ni antara kita punya orang kata killer dalam Khair ni adalah kita akan mengembara banyak, kita akan travel banyak. Kadang-kadang orang susah nak cari waktu solat dalam flight. Nak tahu semayang dekat mana, macam mana kiblatnya, waktu solat pukul berapa. Jadi nanti akan ada features juga dalam tu. Letak je mana destinasi kita, mana arrival kita, timing, date dia. InsyaAllah nanti kita boleh semayang dengan mudah dalam tu. Dan pelbagai hukum hakam, soal jawab agama juga dalam tu. Orang bagi soalan-soalan dan kita akan jawab. Interaktif lah. Interaktif, insyaAllah. Mungkin kata akhir daripada Cik Rahman untuk mengajak orang untuk bersama dengan Khair, silakan. Jadi download Khair,
Kerana dalam tu ada kebaikan. Jadi ada madrasah digital. Ustaz Syarizan dia ada madrasah digital fiqh ibadat dalam tu. Kalau anda rasa nak tahu lebih lanjut tentang fiqh ibadat, masuk tu. Dan banyak lagi asatizah lain, kebaikan dalam itu. Jadi pergi App Store, Play Store, type KHAIR, khair. Kebaikan bermula di sini. Oh, okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Abdul Rahman Muhammad, Pengarah Urusan untuk Kedua Teknologi Siam Berhad, Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, Penasihat Khair, yang juga akan bersama dengan program Riwayat Anbiya bermula Sabtu ini di TV3 untuk memberikan manfaat kepada semua di bulan Ramadan. InsyaAllah. Kita tonton tu Riwayat Anbiya, insyaAllah. Terbaik. Dan nanti kita bersama dengan Nas yang dengan kitanya ke arah bandar rendah karbon untuk memastikan kesihatan yang terbaik untuk ummah. Silakan Nas. Terima kasih Fitri, terima kasih. Kalau kita mengejar suatu penanda aras, suatu bandaraya bebas karbon tu macam wow, tinggi sangat aspirasinya itu, tapi ada kebaikan, ada khair di sana juga. Jadi insya-Allah kita akan bercerita tentang betapa pentingnya institusi kerajaan, orang ramai bergambling tenaga bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih mampan dan lebih lestari untuk anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Baik, kita bersama dengan yang berusaha Engineer Teknologi Samsul Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation, dan juga bersama-sama kita Alhamdulillah Datuk Bandar Shah Alam bersama kita yang berusaha Engineer Haji Ceremi bin Haji Tarman. Assalamualaikum keduanya. Selamat berpuasa. Alhamdulillah. Dan sebagai seorang ayah yang mungkin cakna akan kepentingan untuk kehidupan yang lebih lestari. Alhamdulillah dengan cabaran rendah karbon 2030 untuk pihak berkuasa tempatan ya. Jadi antaranya untuk PBT kita untuk naik taraf dan merealisasikan impian untuk lebih lestari di Malaysia. Jadi mungkin kita nak kenali dulu apakah itu sebenarnya bandar rendah karbon. Silakan Tuan. Terima kasih Nas. Konsep bandar rendah karbon ni ialah di mana bandar-bandar di Malaysia, contoh, perlu menurunkan pengeluaran karbon dioksida melalui beberapa elemen lah. Satu melalui sisa, pepejal, daripada tenaga, penggunaan tenaga, penggunaan air, penggunaan pengangkutan dan juga menghijaukan kawasan. Tujuan kami melaksanakan bandar rendah karbon ni sebab Malaysia, aspirasi Malaysia ialah pada tahun menjelang tahun 2050, Malaysia akan menjadi sebuah negara bersih sifar pelepasan gas rumah kaca. Dan kalau ikutkan statistik, 78% daripada penduduk Malaysia tinggal di bandar. Jadi kalau kita boleh mengatasi masalah dekat bandar, insya-Allah kita akan boleh mengatasi masalah keseluruhan dekat Malaysia. Sebab itulah kami tekankan supaya setiap bandar di Malaysia mengamalkan pembudayaan lestari dan juga menurunkan kadar pelepasan gas rumah kaca. Jadi untuk tahun 2032 apakah kadar penurunan yang kita harus aspirasikan? Pada tahun 2050, kita sifar bersih. Pada tahun 2030, 45% penurunannya perlu diturunkan. Mampu ataupun tidak, semuanya bergantung kepada kita, rakyat Malaysia, menggabung tenaga bersama dengan PBT atau pihak berkuasa tempatan. Jadi mungkin saya nak bertanya kepada Tuan Datuk Bandar lah ya, bagaimana PBT boleh sertai cabaran bandar rendah karbon 2030 ni? Okey, terima kasih Nas. Kita mula aktif dengan inisiatif ini pada tahun 2015 bersama-sama dengan pihak kementerian dan juga agensi-agensi lain. Tetapi yang pentingnya adalah kefahaman daripada masyarakat dan semua yang terlibat lah. Untuk terlibat dan kita pastikan kita nak satu perbandaran yang mampan. Yang mampan dan harmoni yang mampan untuk diduduki lah. Dan di samping itu kita juga bermula dengan pengukuran karbon di bangunan kita sendiri. Kita mulakan dengan bangunan kita sendiri dulu. Okey. Jadi daripada situ kita dapat tahu di manakah kawasan-kawasan ataupun aspek-aspek yang boleh kita laksanakan untuk menambah baik jadi bangunan pintar, pengurangan karbon. Interesting. Jadi itu juga daripada itu lahirlah satu pelan tindakan
rendah karbon Bandar Shah Alam. Shah Alam dah mempunyai kerangka ya? Kita dah ada kerangka dan kita juga bekerjasama dengan pihak UiTM pada itu. Untuk kita rangka pelan penggunaan tata cara bagaimana kita nak melaksanakan program itulah. Betul. Kata Mak Saleh, plan your work, network your plan gitu. Betul, kan. Yang penting di sini Shah Alam antara PBT yang orang kata memang gah dengan kelestarian. Macam mana pula dengan PBT-PBT seluruh negara? Berapa PBT yang akan terlibat? Okey. Jumlah PBT dekat Malaysia ialah 155. Okey. Malangnya hanya 70 PBT yang terlibat secara langsung dengan program rangkaian Bandar Rendah Karbon yang kami mula laksanakan pada tahun 2011. Kenapa sebab dia? Apa sebab dia? Satu kekangan yang kami dapati ialah mungkin keuangan. Tapi harus diingat bahawa setiap inisiatif untuk menurunkan karbon ni, umpamanya penukaran lampu LED yang setahu saya dekat Bandar Shah Alam, penurunannya dia boleh kurangkan kos banyak 50% daripada jumlah yang diamalkan sebelum ni. Jadi penyimatan tu ada, tapi mungkin masalahnya kewangan yang PBT lain tak boleh adakan penyaluran dana untuk melestarikan kawasan. Tapi harus diingat bahawa setiap bandar yang boleh menurunkan kadar pelepasan gas rumah kaca, pelaburan akan meningkat. Sebab katalah negara-negara luar, negara daripada Europe ataupun daripada Korea, Jepun, dia melihat lebih banyak lagi penumpuan diberikan kepada bandar rendah karbon. Jadi tak selangsung dia ada intangible punya value lah. Betul. Di mana dapat kurangkan karbon, pelaburan akan datang. Menambah nilai kepada setiap BBT di setiap kawasan ya. Jadi kalau begitu macam mana pula dengan Shah Alam? Apakah inisiatif yang dilakukan? Okey, kita bermula dengan rumah kita sendirilah. Selain daripada pengukuran karbon di bandar di bangunan-bangunan kita, kita juga melantik duta hijau. Terdiri daripada kalangan kaki tangan kita lah. Dan untuk menyedarkan kepada kaki tangan lain dan juga kepada komuniti. Kepada komuniti, jadi komuniti pun kita libatkan bersama. Maknanya daripada peringkat penduduk, daripada peringkat kumpulan perniagaan dan juga kumpulan industri. Dan mereka ni ada di dalam kawasan PBT lah. Jadi kita rangkumkan mereka ni bersama. Gambling tenaga bersama-sama. Gamblingkan bersama dan alhamdulillah kita dapat laksanakan dan banyak bila kita buat pengukuran semula, banyak pengurangan karbon yang kita dapat. Alhamdulillah. Satu contoh yang boleh diikut daripada MBSA. Mungkin kata-kata akhir daripada Tuan CEO kita ya, kelebihan program cabaran Bandar Karbon 2030 dan macam mana untuk menggalakkan PBT kita untuk bergerak sama. Pertama, kami syorkan supaya setiap PBT daftar di bawah program LCCF, Low Carbon City Framework. Jadi daftar di laman web www.lccf.my. Daftar, kemudian kita akan pergi ke PBT tersebut, kita akan buat satu baseline di mana kita dapat tahu apa yang belanja sekarang dan bagaimana cara untuk nak menurunkan dia punya kadar karbon. Jadi kami syorkan supaya datang ke MJTC, kita boleh bincang secara lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Samsul Bahar Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (TGC), dan juga kepada Datuk Bandar Shah Alam kita kerana sudi bersama kita, Engineer Haji Cheremy bin Haji Tarman. Semoga terus berjuang untuk negeri saya Selangor. Terima kasih. Baiklah, kita berehat seketika di MHI dalam kita ingin menaikkan penanda aras kita untuk kehidupan yang lebih lestari, kehidupan yang lebih mampan. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan Tuan Fedri Yahya dan kita akhiri rancangan MHI sedikit selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Masih di udara duha waktu Ramadan yang permai, tenang dan sejahtera. Saya Fitri Yahya tak sabar untuk berkongsi dengan anda pada Jumaat ini apa yang berlaku. Wah, Jumaat ini bersama-sama dengan barisan pengacara MHI untuk kita beramal sambil kita berniaga. Kita ada Nas akan muncul. InsyaAllah Fitri Yahya pun akan ada. Siapa lagi yang akan bersama kita? Kita bersama dengan Reina Daya bermula jam 4 siang petang di Bazar Wangsa Maju. Bunga pun ada, kumbang pun ada. Apa kata kita beriadah bersama-sama dan kita beramal sambil kita bersukaria. Okey, jadi kami akan membuka kepada anda bantu-bantuanlah tolong jual kuih. Tolong apa lagi? Saya betul-betul nak tengok. Tolong angkat barang. Saya nak tengok Fitri. Lelo. Mari. Memang pasti seronok. Saya tak guna jeritan lah, saya guna teknologi lain. Ada teknologi? Apa teknologi? Senyuman je orang datang beli dah. Oh, teknologi senyuman. Itu pun saya kena belajar lah ni. Okay. Jadi jangan bersama-sama kita di Wangsa Maju insya-Allah. Jadi bersama-sama dengan media sosial kita untuk mengetahui di mana lokasinya. Dan juga esok laporan Ramadan kita akan bincang tentang kepentingan AED. Jumper jantung. Sebab kita ni isu kesihatan sangat penting kan. Jadi kita akan bawa kepada anda secara intensif bagaimana untuk memahami tentang kepentingan AED ini untuk anda semua. Dan mana tahu pengetahuan ini mampu menyelamatkan sebuah nyawa ya. Jadi apa kata dalam kita war-warkan kita esok pun nak berniaga, apa kata kita lihat adegan rakan-rakan seperjuangan kita yang telah pun menjalani amalan mereka. Semua beri manfaat untuk anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum MHI. Terus sinari hidup anda. Silakan.